Bunga kemboja dibawa berjalan, disusun dara dibuat cincin, rajin dan tabah dalam bersukan, sentiasa ceria, cergas berdisiplin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati pengerusi majlis, kombinasi para juri yang arif lagi bijaksana sebagai penegak keadilan, penjaga masa yang budiman, dan seterusnya hadirin hadirat warga dewan yang saya kasih sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pembuka bicara. Berdirinya saya di atas persada indah ini tidak lain dan tidak bukan kerana ingin menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk Sukan Memartabatkan Negara. Sebelum lancang menuju ke muara, sebelum kita membelah bicara, sebelum isi menyusur hujah, izinkan saya mendefinisikan frasa yang membina tajuk pidato agar hadirin terbuka minda, agar hakim tidak terpinga-pinga, dan saya petah berkata-kata. Seperti kata orang dahulu kala, yang buta tidak teraba-raba, yang pekak tidak tertanya-tanya, yang kecil tidak terambin-ambin, yang pendek tidak tertinjau-tinjau. Secara umumnya, sukan terdiri daripada aktiviti fizikal yang dilakukan untuk pelbagai tujuan seperti pertandingan, keseronokan dan pembangunan. Perbezaan tujuan inilah yang membezakan sifat sesuatu sukan itu. Para hakim yang bijaksana lagi arif, wacana saya yang pertama, sukan dapat melahirkan insan yang cergas dan cerdas. Memang tidak dapat disangka lagi bahawa sukan akan melahirkan insan yang cergas dan cerdas. Aktiviti sukan melibatkan pergerakan anggota badan, senaman yang menguatkan sendi dan otot tubuh. Lemak yang termendap dalam badan dapat digunakan untuk menjana tenaga. Aktiviti sukan juga dapat membantu proses perpeluhan dan menghilangkan panas badan. Dengan ini, seseorang dapat menghindarkan masalah penyakit kronik seperti sakit jantung dan diabetes. Apabila tubuh badan yang sihat, kita dapat menumpukan perhatian yang sepenuhnya terhadap pekerjaan dan pelajaran. Lantas, kemajuan dan kemakmuran sesebuah negara dapat dicapai. Hadirin dan hadirat yang saya dikasihi sekalian. Selain itu, sukan juga boleh mewujudkan peluang perniagaan dan pekerjaan. Oleh itu, bidang pembuatan dan pengeluaran alat-alat sukan secara komersial akan berkembang pesat. Misalnya, pekerjaan yang melibatkan pembinaan stadium dan kolam renang bertaraf antarabangsa. Hal ini bermakna industri sukan bukan sahaja menyumbang kepada pendapatan negara, tetapi juga menjamin peluang-peluang baharu bagi rakyat mencari kerjaya yang sesuai. Hadirin dan hadirat sekalian, di samping itu juga, sukan juga dapat memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum. Sebelum sesuatu pertandingan, para atlet atau pemain akan berkumpul di kem latihan. Selain tempat untuk berlatih dan berehat, kem latihan juga dapat memupuk pergaulan dan interaksi atlet dari pelbagai kaum, sekaligus melahirkan persefahaman yang erat. Ketika pertandingan atau permainan berlangsung, mereka akan bersatu hati saling membantu untuk menjayakan misi negara. Rakyat jelata sebagai penyokong juga membantu perpaduan negara. Misalnya, para penyokong pasukan negara menunjukkan semangat kebangsaan mereka dengan menyokong semua pemain yang terdiri daripada pelbagai kaum. Terdapat 15,000 orang rakyat berbilang kaum mendaftarkan diri sebagai sukarelawan untuk Sukan Commonwealth SUKOM 1998. Mereka berganding bahu membuktikan Malaysia boleh dan mampu menjayakan SUKOM sepenuhnya. Para hadirin yang dihormati sekalian, tambahan pula, sukan juga dapat mengangkat martabat negara ke mercu yang lebih tinggi.
Pencapaian cemerlang dalam tamasya sukan membolehkan nama Malaysia terukir dalam sukan antarabangsa. Contoh yang paling ketara ialah apabila Malaysia berjaya merampas Piala Thomas semula pada tahun 1992 setelah 25 tahun kehilangannya. Pasukan badminton Piala Thomas telah menjadikan nama Malaysia disebut-sebut di seluruh dunia. Dalam Sukan Olimpik Beijing 2008 pula, Datuk Lee Chon Wei mengharumkan nama negara dengan memenangi peringkat perak dalam sukan badminton. Pencapaian Ratu Squash Negara, Datuk Nicole Ann David lebih membanggakan. Beliau telah menjadi juara dalam sukan itu sebanyak 4 kali, iaitu pada tahun 2005 hingga 2006 dan 2008 hingga 2009 serta menduduki ranking pertama dunia sejak tahun 2006. Sukan juga dapat mengatasi pelbagai masalah sosial seperti bosia, penyalahgunaan dadah dan vandalisme. Masalah ini terjadi kerana rakyat tidak mempunyai hobi yang sihat untuk mengisi masa lapang. Aktiviti sukan merupakan salah satu hobi yang sihat dan membolehkan mereka mengisi masa lapang dengan perkara yang bermakna. Selain itu, sukan juga dapat memupuk disiplin dan azam sekaligus menghindarkan diri daripada masalah sosial yang serius. Sebelum saya mengundur diri, saya menyusun 10 jari. Memohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa, tersalah kata atau tersilap bicara. Saya mengakhiri pidato ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.